Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Kembali lagi kita ke subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, bab 1 reka bentuk mekatronik. Standard pembelajaran pada hari ini 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. 1.1.4 menghasilkan gambar rajah blok diagram produk mekatronik sedia ada. Okey, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, ini adalah produk kereta kawalan jauh yang dikawal melalui telefon pintar. Okey, elemen mekatronik yang digunakan pada produk ini ialah sistem mekanikal, sistem elektronik, sistem elektrik, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Dalam sistem mekanikal, komponen yang digunakan ialah gear mekanikal. Dalam sistem elektronik, komponen yang digunakan ialah pemacu motor, modul geganti. Dalam sistem elektrik, komponen yang digunakan ialah motor arus terus, bateri alkali, bateri kadmium nikel. Dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan, komponen yang digunakan ialah papan litar mikro. Baik pelajar, ini adalah penerangan bagi setiap sistem yang digunakan bagi produk kereta kawalan jauh. Sistem mekanikal, komponen yang digunakan ialah gear mekanikal. Fungsi gear mekanikal ini adalah untuk mengurangkan atau meningkatkan had laju dan menambah daya kilas tork motor. Sistem elektrik, komponen yang digunakan motor arus terus, bateri alkali, bateri kadmium nikel. Fungsi bateri ialah sebagai sumber tenaga elektrik. Fungsi motor arus terus digunakan untuk memusing gear. Bagi sistem elektronik, komponen yang digunakan pemacu motor dan juga modul geganti. Sistem elektronik menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Alat kawalan jauh yang digunakan pada produk kereta kawalan jauh ini adalah telefon pintar. Seterusnya, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Komponen yang digunakan adalah papan litar mikro. Fungsi papan litar mikro untuk mengawal had laju dan arah putaran motor arus terus. Produk yang kedua, pagar automatik. Sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Komponen yang digunakan dalam sistem elektrik bagi pagar automatik ini ialah motor arus terus, penggubah, bateri. Komponen yang digunakan bagi sistem elektronik pada produk pagar automatik ini ialah pemacu motor. Komponen yang digunakan dalam sistem mekanikal bagi pagar automatik ini ialah gear rak dan pinan. Komponen yang digunakan bagi sistem kawalan dan pengaturcaraan bagi pagar automatik ini ialah papan litar mikro pengawal. Bagi sistem mekanikal, komponen yang digunakan gear rak dan pinan. Fungsi gear adalah untuk menghantar kuasa pada bahagian perpenjuru untuk menggerakkan pintu pagar. Komponen yang digunakan bagi sistem elektrik, motor arus terus, sel basah, asid bateri, penggubah.
Fungsi bateri adalah sebagai sumber elektrik. Fungsi motor arus terus adalah untuk memusing gear rak dan pinan. Pengubah digunakan untuk meninggikan atau mengurangkan voltan untuk bekalan kuasa. Komponen yang digunakan pada sistem elektronik ialah pemacu motor. Fungsinya, komponen elektronik disatukan di dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor arus terus. Komponen yang digunakan dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan ialah papan litar mikro pengawal. Fungsinya adalah untuk mengawal had laju dan arah putaran motor arus terus. Seterusnya, menghasilkan gambar rajah blok, blok diagram, produk mekatronik sedia ada. Gambar rajah blok menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama atau litar yang terlibat. Jadi pelajar, dalam menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik perlu ada 3 bahagian, iaitu input, proses dan output. Input merupakan bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat dari peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Ini bahagian input, peranti masukkan. Dia akan menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan ke bahagian pengawal. Yang kedua, proses. Memproses isyarat dari peranti masukan mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Okey, pelajar, setelah pengawal menerima isyarat daripada peranti masukan, pengaturcaraan akan memproses isyarat tersebut mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Seterusnya, output menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat dari bahagian pengawal. Okey pelajar, pengaturcaraan telah memproses isyarat daripada peranti masukan. Oleh itu, pengawal akan menghantar isyarat kepada peranti keluaran. Maka, peranti keluaran ini akan menjalankan tindakan selanjutnya. Peranti keluaran berada di bahagian output. Peranti masukan berada di bahagian input. Manakala bahagian proses ialah pengaturcaraan dan pengawal. Jadi pelajar, setiap produk mekatronik mempunyai gambar rajah blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang terdapat pada produk berkenaan. Ini merupakan gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh. Bahagian input ialah panel kawalan tanpa wire. Okey, bahagian proses adalah mikro pengawal. Bahagian output pemacu motor, motor arus terus. Kemudian roda akan berputar. Jadi pelajar, keterangannya bahagian input panel kawalan tanpa wire yang terdapat pada telefon pintar. Ini akan berfungsi sebagai pemancar isyarat, iaitu transmitter, menghantar isyarat input
kepada mikropengawal yang bertindak sebagai receiver pada kereta kawalan jauh melalui sambungan Bluetooth. Selepas itu, mikropengawal akan menghantar isyarat kepada pemacu motor dan juga motor arus terus untuk menggerakkan roda seperti yang diarahkan oleh mikropengawal. Okey. Seterusnya, gambar rajah blok pagar elektrik. Bahagian input mempunyai panel kawalan tanpa wayar. Bahagian proses mengandungi mikropengawal. Bahagian output mengandungi motor arus terus, pemacu motor, gear rak dan pinan. Kemudian hasilnya pintu pagar bergerak. Okey, jadi pelajar, isyarat input yang dihantar melalui panel kawalan tanpa wayar kepada mikropengawal untuk diproses. Mikropengawal akan menghantar isyarat kawalan dan menggerak kepada bahagian output bagi komponen motor arus terus dan juga pemacu motor dan juga gear rak dan pinan. Apabila mikropengawal menghantar isyarat kawalan kepada komponen di bahagian output ini, maka pintu pagar akan bergerak. Seterusnya, tugasan untuk hari ini pelajar buat dalam kertas A4. Setelah siap, snap gambar dan send semula ke dalam Telegram subjek kelas kamu. Apa tugasan kamu? Cuba kamu lukis gambar rajah blok bagi produk ini. Okey, produk mesin basuh automatik. Ini pilihan item untuk dimasukkan ke dalam gambar rajah blok. Kamu pilih item yang sesuai mengikut urutan blok. Okey, item yang disediakan motor arus ulang alik. Mod pilihan mikropengawal, penderia, takal dan tali sawat, pemacu, drum berpusing. Kat mana bahagian drum? Bahagian dalam ni. Bahagian dalam mesin basuh. Bahagian yang kamu masukkan pakaian kamu. Ni drum. Okey. Jadi pelajar, daripada pilihan item ni, kamu masukkan dia ke dalam bahagian yang betul. Langkah pertama, apa yang kamu buat untuk membuat gambar rajah blok? Buat dulu garisan putus sebanyak 2. Jadi ada 3 bahagian. Okey. Pastikan garisan putus-putus, bukan garisan lurus. Seterusnya, tuliskan bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Jadi, langkah seterusnya, kamu masukkan item-item yang mana sesuai di bahagian input, item yang mana sesuai untuk bahagian proses dan item yang mana sesuai pada bahagian output. Okey pelajar, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Selamat menyiapkan tugasan kamu. Jika ada masalah, sila bertanya pada cikgu. Terima kasih.